وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Amma ba'd, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita sekali lagi dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi bacaan kitab kita. Kita mempelajari dan cuba memahami, walaupun sebelum ini mungkin kita dah belajar, dah disentuh di mana-mana program, tazkirah, khutbah dan sebagainya, tapi kita belajar dalam konteks kita, pengajian kita secara berkitab. Jadi kita sekarang ni dah masuk ke bab dosa-dosa besar yang ke-6, iaitu tidak menunaikan zakat. Pada sesi yang lepas kita dah belajar habis dan insya-Allah tentang dosa besar meninggalkan solat, yang mana kita nampak dekat situ Allah menekankan bahawa besarnya dosa, besarnya akibat atau pembalasan yang Allah berikan, dan pandangan Allah SWT kepada orang-orang yang meninggalkan solat itu sendiri dengan pandangan yang buruk, pandangan yang mencela. Semoga kita terhindar daripada meninggalkan solat yang merupakan dosa besar. Salah satu daripada dosa besar yang mana Imam Az-Zahabi rahimahullah dia meletakkan nombor 5 dosa besar meninggalkan solat itu. Maka bagi orang yang meninggalkan solat, satu solat pun merupakan orang yang melakukan dosa besar. Bagi orang yang sentiasa meninggalkan solat, maka bahkan dosanya, diri dia itu seumpama orang, memang bukan seumpama, memang tergolong dalam kalangan orang-orang yang melazimi dosa-dosa besar. Macam ada orang menipu, kita kata dia menipu lah, tapi dia tidak sentiasa menipu. Tetapi kalau orang yang memang bila bercakap dia menipu, bercakap dia fitnah, kita kata dia itu fatan ataupun kazab, orang yang memang penipu. Ada orang yang tidak dilihat sebagai penipu, tetapi bila dia bercakap menipu, dia menipulah. Bagi orang yang tidaklah selalu meninggalkan solat, tetapi apabila dia meninggalkan solat, kita kata dia meninggalkan solat dan melakukan dosa besar dan perlu bertaubat dengan taubat nasuha. Tapi bagi orang yang meninggalkan solat, menjadi kelazimannya meninggalkan solat, maka dia kata fa inna lazima tarkis salah fa huwa minal akhsarin al ashqiya'il mujrimin. Bagi orang-orang yang melazimi tinggal solat, biasa dah tinggal solat, dia itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang paling rugi, paling jahat, paling celaka dan paling berdosa. Maka kita minta daripada Allah Ta'ala sentiasa menjaga kita. Kita tak ada daya usaha, daya upaya kecuali dengan izin Allah SWT. Kita buat, kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita rahmat dan keberkatan dalam kehidupan. Hari ini kita masuk ke dosa besar yang ke-6, tidak menunaikan zakat. Allah sebut di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka celakalah bagi orang-orang musyrik, celakalah ataupun azab, siksaan, celaan yang teruk kepada orang-orang yang musyrik. Lepas tu Allah kampuhkan, Allah letakkan, selepas dia mencelakakan orang-orang musyrik, apakah karakter ataupun sifat orang-orang musyrik itu? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itulah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka itu pada hari akhirat nanti tergolong dalam kalangan orang-orang kafir. Isu zakat dengan isu salat juga sebenarnya perbahasannya berkisar dengan perbahasan yang sama. Maksudnya kalau orang yang tak bayar zakat itu dalam keadaan dia degil, dalam keadaan dia ingkar terhadap arahan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahawa zakat itu tidak penting, zakat itu
tak sepatutnya kita bayar, zakat itu menyusahkan. Maka kalau dia berkata dan beriktikad seperti itu dalam keadaan dia mengetahui kalau dia beriktikad seperti itu dia jatuh kufur, maka dia kufur dengan i'tiqad yang sebegitu, dengan kepercayaan dan pandangan dia sebegitu. Okey. Tapi kalau dia tu tak tahu pun hukum hakam ni, itu sebab Imam Az-Zahabi dia kata ramai orang tak tahu tentang dosa-dosa ni, ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil, ada dosa yang boleh membuatkan orang tu kufur. Ramai orang tak tahu. Itu sebab gunanya belajar. Kita yang belajar jangan senang-senang menghukum orang yang tak melakukan ataupun yang melakukan dosa besar dengan terus mengkafirkan mereka. Sebab kita dalam dakwah, dalam kerja buat kita sebagai seorang Muslim, kita ada adab. Mana tahu dia memang tidak tahu. Manalah kita tahu dia memang tak tahu langsung tentang kalau dia memperlekehkan zakat itu boleh membuatkan dia jatuh kufur. Maka dengan tidak ada ilmu dia, dengan jahilnya dia, maka semoga Allah mengampunkan dia. Tugas kita apa? Tugas kita memberitahu. Tugas kita menyampaikan bahawa ini adalah dosa besar. Kalau kamu menganggap ini perkara ini sebegini, beriktikad macam ini, boleh jatuh kufur, boleh mengeluarkan kamu daripada Islam. Maka dalam keadaan dia tahu dia masih lagi melakukan, maka hukumnya dia kufur dan keluar daripada Islam. Sama juga dengan isu salat. Tetapi kalau seseorang itu tidak melakukan zakat, mungkin sebab dia terlupa, dia leka, dia dibalas ataupun mendapat dosa dengan sebab kelekaan dia, itulah. Okey, kalau terlupa kalam itu terangkat, maka orang kalau terlupa, even kalau solat, dia terlupa nak solat, kita tak kata berdosa besar. Terlupa itu hukumnya lain, tapi kalau lalai hukumnya dah jelas. Okey, tapi bagi seorang Muslim, kita tidaklah boleh duduk dalam keadaan terlupa tu banyak kali. Jadi kita kena ambil sebab untuk kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah Ta'ala, melakukan ibadat-ibadat yang Allah suruh kita buat. Maka siapa yang tidak melakukan zakat, tidak mengeluarkan zakat dengan sebab dia terlupa ataupun terlepas pandang kesilapan dia, maka dia terus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mengampunkan dia. Tapi kalau dia buat benda tu dengan keadaan dia i'tiqad bahawa benda tu remeh, meremehkan, menidakkan, mengingkari arahan Allah Taala, maka hukumnya adalah kafir, hukumnya kufur. Lepas tu dalam ayat yang seterusnya, apa yang disebut, apa yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Apa Imam Zahabi bawa? Ayat dalam surah At-Taubah. Ayat dalam surah At-Taubah, Allah kata apa? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Ini ayat dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Kita sebagai seorang Islam, bila kita dengar bahawa di antara sifat orang-orang mukmin itu, apabila dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wajilat qulubuhum, rasa gemetar hati mereka. Bagaimana kita nak mendapatkan salah satu daripada sifat orang-orang mukmin ini, sifat orang-orang yang takut kepada Allah Taala ini? Tidak lain dan tidak bukan di antaranya adalah dengan kita faham. Ada orang mungkin bila dibacakan kepadanya Quran, walaupun dia tak faham, dia rasa. Social eksperimen banyak orang buat dekat Eropah, dekat negara-negara yang minoriti Muslim. Diberi dengar ayat yang dibuat, ayat bahasa Arab yang dibuat oleh manusia dengan ayat bahasa Arab di dalam Al-Quran, maka mereka mendengar dan mereka mendapat satu aura, mendapat satu perasaan, mendapat satu kehebatan yang mereka dapati daripada ayat Quran, berbeza dengan ayat yang dibina ayatnya itu oleh manusia. Jadi ayat Al-Quran itu kita pun faham dia adalah mu'jiz.
kalamullah al-mu'ajiz. Kalam Allah SWT yang melemahkan, sifatnya itu melemahkan orang lain untuk datangkan seperti ayat Allah SWT. Okey, menunjukkan kehebatan ayat Allah SWT. Ada ayat orang bersyair, cakapnya bagus, cakapnya teratur, tersusun dengan bahasa-bahasa dan perkataan-perkataan yang baik, tetapi dia tidak mu'ajiz. Orang dengar ayat dia bagus tapi biasa. Tapi bila dengar ayat Quran, walaupun dia tak faham, dia dengar itu ayat yang memberi kesan kepada hati dia. Itu sebab bila baca ayat Quran, tekniknya bila kita belajar baca Quran, kita lalu kepada ayat-ayat yang menakutkan, kita baca dalam keadaan kita takut. Bila kita lalu dekat ayat-ayat yang menceritakan tentang syurga, nikmat-nikmat yang ada dalam syurga, kita baca dengan keadaan yang kita seronok, kita nak, kita termotivasi. Bila kita baca ayat-ayat yang menunjukkan bahawa di situ ada celaan, ada penegasan, maka kita kena tinggikan sedikit suara dengan suara yang tegas. Macam kita baca, mana kita boleh baca ayat Quran? Boleh kita baca ayat Quran, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha. Kita boleh baca dengan cara yang lembut, tetapi bila kita menerangkan tentang apa konteks ayat di dalam perbahasan kita kena sebut wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Kita menyampaikan dengan intonasi yang sepatutnya lah. Dia berbeza dengan kita baca Quran. Itu sebab kadang-kadang bila kita tengok orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka diajar dengan intonasi-intonasi tertentu. Dia bukan saja-saja. Dia ada penekanan-penekanan terhadap ayat-ayat tertentu supaya maknanya sampai masuk ke dalam hati mereka, mereka ingat. Itu sebab orang yang hafal Quran, dia bukan hafal, ada yang menghafal macam tu saja dengan kekuatan memori dia, ada yang menghafal dengan dia memahami plot cerita di dalam Al-Quran itu, maka masing-masing mempunyai kelebihan dalam bab menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Bila kita nak faham Al-Quran, bila nak timbul rasa takut itu, di antara cara lainnya adalah memahami dan keupayaan kita menggambarkan perkara yang disebutkan dalam Al-Quran itu dengan gambaran yang betul-betul dan benar-benar memberi kesan kepada diri. Kalau kita dengar, kita baca ayat Quran, Allah sebut dalam neraka tu macam ni, tetapi kita tengok macam tak ada kesan, maknanya kita belum lagi merasai, kita belum lagi berusaha untuk rasa. Macam kita tengok TV, kenapa kita kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita geram, kadang-kadang suami kita pun kita tumbuk sebab geram sangat kat orang dalam TV tu, kan? Habis sakit lebam sikit sini kan. Jadi kadang-kadang kita bergaduh pula dengan, bukan bergaduh, macam dengan kawan-kawan, kenapa dia buat macam tu? Biarlah dia buat macam tu, memang patut pun dia buat macam tu. Kita sampai terbawa-bawa, sedangkan cerita tu pengarah filem buat je. Okay? Kadang-kadang ada benda tu direka-reka, ada benda tu memang true story punya base. Tak apalah, tetapi kita mampu untuk menganalisa, kita mampu untuk merasai. Kenapa? Sebab kita nak bahawa ayat Quran ini lebih utama untuk kita kenal dan rasa dan faham dan ambil iktibar untuk diri kita. Apa Allah kata tadi? Walladzina yaknuzuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan dekat sini, bukan tak boleh simpan, boleh simpan, tapi simpan tak bagi ke orang. Kalau kita tak simpan, dia tak selamat. Yakniz ni bukan makna simpan dekat tempat yang selamat untuk diberikan kepada orang untuk menjaga saja, tak. Simpan sungguh-sungguh, simpan tak bagi dekat orang. Ataupun simpan dalam tempoh yang lama sehingga hak orang tak dapat. Okey? Dan orang-orang yang menyimpan harta-harta mereka dengan niat untuk tidak memberi kepada orang lain, kedekut, bakhil, az-zahaba wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak ini satu simbol. Sama ada ia berbentuk memang simpan emas dan perak betul-betul, itu sebab zakat emas dan perak dia ada nisab dia. Kan? Ada orang dia buat helah, simpan, daripada aku kena zakat, dia pakailah dari sini sampai sini, boleh lah. Kan? Itu sebab kadang-kadang bila kita tengok kenapa orang perempuan pakai emas dan perak, memang mereka suka, orang perempuan Allah bagi mereka suka emas dan perak. Mereka tak suka hammer, mereka tak suka spanner kecuali sesetengah orang. Mereka tak suka tengok pokok-pokok yang besar-besar contohnya, mereka suka tengok pokok yang kecil-kecil. Itu sifat orang perempuan.
Kita tak nafikan, tetapi bagaimana Allah mengolah dan mengalunkan sifat orang perempuan itu sekadarnya supaya tidak melampau-lampau. Maka bagi orang yang ada emas perak contohnya, kalau dia pakai contohnya, okeylah. Kalau dia tak pakai, simpan je. Maka dekat situ ada zakatnya pula. Okey. Dia ada zakat simpanan emas dan perak, ada zakat yang dipakai. Itu sebab kalau tak silap saya, di antara Jabatan Mufti yang awal meletakkan had itu Terengganu kalau tak silap saya. Jadi bagi orang awam, dia hukum dia lain, berapa banyak, berapa ribu yang boleh ada dekat badan dia. Kalau keturunan raja-raja yang memang kaya, berapa ribu pula yang boleh ada dekat badan dia. Lebih daripada itu dia kena zakat juga. Walaupun dia pakai dari tengkuk sampai ke pinggang. Dekat kaki lagi bunyi sana bunyi sini kan. Maka dia ada had-had dia supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang membazir, kita tidak tergolong dalam orang-orang yang rasa memiliki sangat-sangat sedangkan itu semua adalah milik Allah SWT, dan kita bukan menjadi orang-orang yang menghadkan ataupun menyimpan harta benda itu sehingga orang-orang yang miskin yang berhak untuk mendapatkan harta itu tidak dapat harta itu. Maka emas dan perak ini simbolik kepada harta, perkara yang mahal, duit, okey, nilai. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka ini simpan saja emas dan perak ataupun nilai emas dan perak itu dan tidak menginfakkan, tidak mensedekahkan, tidak mewakafkan, tidak memberi manfaat kepada orang lain di jalan Allah SWT, maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka bagilah khabar kepada mereka bahawa azab Allah SWT amat pedih untuk mereka yang sebegini. Allah sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat yang 90, ayat 35. Allah kata apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Allah kata Allah akan letakkan, Allah akan bakarkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Mereka ini sebenarnya mengikut pendapat ulama, dalam contohnya dalam tafsir Ibn Kathir, contohnya wa kullu syai'in udkhilan nar faqad uhmiya ihma'an. Semua benda yang dimasukkan ke dalam neraka, termasuklah contohnya berhala yang orang kufar sembah, mereka berhala itu akan dimasukkan dalam neraka, akan dibakar dan mereka akan dapat hasil bakaran daripada berhala itu. Kalau berhala itu dari kayu, maka bakaran dari kayu itu kena kepada mereka. Kalau berhala itu daripada emas dan perak, terkenalah bakaran emas dan perak itu kepada diri mereka. Sakitnya wallahu alam, sakit yang sangat-sangat, seperti yang digambarkan dalam banyak hadis, dalam banyak ayat Al-Quran. Semua benda yang dimasukkan bersama-sama dengan orang-orang yang buat maksiat ini, orang-orang yang ingkar kepada arahan Allah Ta'ala ni dalam neraka, maka perkara-perkara itu, bahan-bahan itu semua akan jadi bahan bakaran, akan membakar tuan dia balik. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dekat neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum. Tukwa ni dipanaskan, dibakar. Itu sebab kalau kita belajar bahasa Arab, iron tu dipanggil mikwatun. Mikwatun iron. Fatukwa, dari kalimah yang sama juga, pecahan kalimah perkataan yang sama, maka mereka akan di-ayin, akan dipanaskan, akan dibakar, akan diberi kesan bakaran dan panas itu di dalam neraka jahanam nanti, diselar rusuk mereka, dan badan mereka itu, okey, diselar dahi mereka, jibahuhum, rusuk mereka serta belakang mereka. Dahi mereka, rusuk mereka, belakang mereka. Kenapa tempat-tempat ini diberi tumpuan di dalam ayat ini? Dahi itu biasanya kalau orang Allahu alam, tapi dari segi satu lagi sensori, contohnya kalau kena kat belakang, sakit, rusuk, tempat yang menjaga paru-paru kita dan sebagainya. Ini gambaran-gambaran tempat-tempat yang bila kita kena sakit, kita kena, tempat lain pun sakit juga, tapi Allah pilih tempat-tempat ini untuk kita rasa sakit sungguh-sungguh, bahawa untuk kita merasai dan boleh membayangkan bagaimana sakitnya kalau kita terkena panas pada tempat-tempat yang disebutkan oleh Allah SWT. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Allah kata kepada mereka dalam neraka ni, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah
bahan-bahan bakar inilah apa yang kamu simpan dekat dunia hari itu untuk diri kamu. Berdasarkan sangkaan kamu. Kamu sangka kamu simpan harta ini untuk diri kamu dekat dunia. Tetapi harta ini disebabkan kamu tak bagi kepada orang lain, tak infak, tak zakatkan, tak tolong anak yatim, tak tolong orang susah fakir miskin. Maka harta-harta ini, anggapan kamu hari itu salah. Kamu nak simpan untuk diri kamu. Hari ini dia menjadi bahan bakar kepada diri kamu. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasalah. Maka rasalah dengan apa yang engkau simpan, yang kamu simpankan dekat dunia dulu. Okey. Itulah ayat Quran yang sebenarnya kita kena rasa, kita kena duduk ayat Quran ni kita nak jadi ulil albab, nak jadi orang yang mempunyai akal fikiran. Bukan akal fikiran saja tetapi akal fikiran yang hasilnya bagi kesan kepada diri kita dulu. Harapnya kita ni bila kita baca Quran, kita belajar, dia bagi kesan kat diri kita dulu. Tolong doakan saya juga, tolong doakan kepada jemaah-jemaah yang lain juga, kita sama-sama supaya apa yang kita belajar ni bagi kesan kepada diri kita dulu sebelum dia bagi kesan kepada orang lain sebagai kerja dakwah kita. Jadi bila kita nak faham, kita kena ambil masa duduk tu sebab semayang malam, baca Quran belah malam itu satu waktu yang kita supaya datangkan rasa takut, rasa gementar kita kepada apa yang sepatutnya kita rasa gentar. Rasa takut kita, rasa risau kita tentang diri kita dengan amalan kita duduk waktu malam tengok, faham ayat Quran. Allah cerita macam ni. Kalau kita baca ayat Quran macam ni, kadang-kadang tengah-tengah orang ramai sembang, kita baca ayat Quran, orang bersembang, kita boleh baca makna, tapi kadang-kadang dia tak sampai dalam diri kita. Moga Allah bagi kita sifat-sifat orang mukmin yang bila dibacakan kepada kita ayat Quran, kita faham dan kita rasa takut, dan dengan itu kita hadirkan keinsafan dan kita bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu Imam Az-Zahabi dia buat mari satu hadis yang sebenarnya bila kita tengok hadis ni, bila saya rujuk balik hadis ni sebenarnya adalah hadis-hadis yang Imam Az-Zahabi dia ambil potongan-potongan, dia gabungkan, ada banyak hadis. Sebenarnya hadis-hadis yang cerita tentang seksaan, balasan, hukuman kepada orang-orang yang tak bayar zakat pada hari kiamat. Belum lagi cerita dia dimasukkan dalam neraka. Ini cerita dekat pada mahsyar. Cerita dekat lubang kubur itu belajar, ustaz lain dah cerita tentang alam barzakh dan sebagainya. Himpun segala benda tu supaya dia menjadi satu faktor penolak untuk kita terus bertakwa kepada Allah Taala. Ini cerita yang Imam Az-Zahabi buat mari dalam beberapa riwayat, tetapi dia letak dalam satu perenggan ni. Kita tengok. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yawmal qiyamati biqa'i qarqarin. Okey, tidaklah salah seorang, tidaklah daripada pemilik dia sebut ini seorang, tidaklah daripada pemilik, maksudnya daripada pemilik orang yang memiliki unta, ibil, wala baqar, lembu, kerbau pun termasuklah. Sapi lah, kata dia sebut dalam hadis itu lembu saja. Oh, sapi tak adalah, kerbau balau tak termasuklah. Termasuk sekali. Nabi pilih beberapa, maka ulama kiaskan kepada haiwan-haiwan ternakan yang lain. Lembu dan juga kambing yang mana dia itu tidak menunaikan zakat dia, tidak menunaikan daripada belaan dia, pemeliharaan dia itu zakatnya, zakat yang wajib baginya. Bab zakat adalah 40 ekor kambing, seekor kambing dan sebagainya. Lembu cerita lain, unta cerita lain, dia punya nisab dan haul dia, kan? Jadi belajar bab tu pula. Tapi yang pentingnya zakat itu kena, siapa-siapa yang ada bela kambing, siapa-siapa yang ada bela lembu. Kita tak tahu dalam jemaah kita ni mungkin ada bisnes-bisnes yang besar-besar, ada dekat kampung dia pajakkan kepada orang, pastikan orang yang menjaga itu kira betul-betul kambing tu ada banyak mana, lembu ada banyak mana, supaya zakat itu tidak terlepas pandang daripada kita. Semoga kita termasuk dalam orang yang mendapat rahmat daripada Allah Taala. Illa butiha laha yaumal qiyamati biqa'i qarqarin, kecuali haiwan-haiwan itu semua
akan dicampakkan ke muka dia. Kalau ikut setengah terjemahan, dicampakkan ke mukanya. Luas, dicampakkan ke mukanya. Butiha. Dicampakkan, maksudnya haiwan-haiwan itu dicampakkan ke mukanya ataupun diletakkan. Butiha ni satu gambaran dicampakkan, maksudnya dalam keadaan yang hina. Kalau kita kata okey, awak dan lembu-lembu awak duduklah dekat dalam satu kawasan yang itu cara baik lah tu. Tapi perkataan butiha, dia menunjukkan bahawa mereka ini dicampak dengan keadaan yang hina. Dicampak dalam keadaan yang hina. Kita ni kadang-kadang bila orang tarik muka depan orang pun kita rasa macam susah hati dah. Kan? Itu sebab kita ni kena senyum dengan orang supaya orang tak rasa serong, orang tak rasa dia tidak dihormati. Atabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Nabi kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senyumnya kamu pada wajah saudara kamu itu adalah sedekah. Dia di antara benda lain adalah membawa gambaran bahawa kalau kita duduk depan orang ke bersama-sama dengan orang, muka kita tu kalau boleh elok. Muka kita tu jangan ketat. Orang learning sebutlah, tak tahulah mari mana ketat. Kita biasa baju je ketat ni. Baju seluar tapi muka ketat. Wallahualam, masing-masing dah faham dah. Maksudnya muka yang tak elok. Okey. Bengis. Okey. Maka kita tengok keadaan itu pun memberi kesan kepada manusia. Apatah lagi bila hari kiamat nanti bagi orang-orang yang macam ni, Allah sebut, Allah bagi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata illa butiha laha yaumal qiyamah. Mereka dicampakkan dalam keadaan yang hina pada hari kiamat biqa'i qarqar. Dekat satu kawasan yang lapang dan rata. Kenapa kawasan lapang dan rata? Apa masalah ataupun kenapa kalau tak lapang dan rata dekat kawasan Bukit Buka, kawasan yang berlembah, kawasan yang ada gunung gadang, ada gua, beza tak? Dia ada beza dia. Contoh, tu dia dikata kat situ dalam kurungan tu dia kata tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi akhfa'iha kullama nafidat alaihi ukhraha. Kalau tengok kat sini dia kata akhiraha, ukhraha adat alaihi ulaha. Okey. Dia kata dekat sini bila kejap saya tengok dalam riwayat yang lain, saya cuba tengok dalam riwayat yang lain kalau ada lafaz yang lain. Sebab akhiruha ataupun ukhraha. Akhiruha ataupun ukhraha. Sahib ghanam. Sebab saya merujuk kepada banyak sumber supaya kita dapat memahami, mungkin dapat memahami dengan lebih baik, insya-Allah. Ada ilmu dekat situ. Okey, ukhraha. Okey, dia kata tantahuhu biquruniha. Dia tanduk. Haiwan-haiwan ini, kalau unta dia tak adalah tanduk kan. Tapi unta ni siapa belajar, siapa faham, siapa baca tentang unta ni di antara haiwan yang ada dendam dia. Dan kalau banyak cerita video-video short-short yang kita tengok unta tendang orang, even unta gigit orang, kepala orang pun ada juga. Jadi unta ni dia ada perkara yang dia boleh buat untuk menyakitkan orang. Wala bakar, lembu yang ada tanduk, yang tak ada tanduk, kambing yang ada tanduk. Ini cerita tentang kurun dengan tanduk mereka itu, tanduk haiwan itu menanduk orang ini. Orang yang tuan dia yang tak bagi zakat. Wa tata'uha bi akhfafiha. Memijak-mijak dengan kakinya. Kalau kambing pijak dengan kaki, lembu pun tendang dan pijak dengan kaki, dan kalau unta lebih lagi gambarannya menyakitkan orang yang kena pijak dengan unta. Kullama nafidat 'alaiha ukhraha 'adat 'alaiha ulaha. Bila habis je yang katakanlah dia ada berapa? 100 ekor. Habis dah 100 ekor tu buat benda tu menyakitkan tuan dia tu, ulang balik yang mula-mula balik, mari balik. Bagi lagi sesaan, buat lagi, henyak lagi, belasah lagi tuan dia ni, yang tak bagi zakat ini. Itu beza dia. Saya nak cerita tadi, ini gambaran-gambaran yang Nabi sebut dalam hadis. Yang kita tengok balik tadi, kenapa dekat kawasan yang lapang? Nak menunjukkan bahawa kalau kawasan lapang kita nak lari mana? Na'udzubillah. Tuan dia tu nak lari kat mana? Kalau kawasan bukit mungkin dia lari ke bukit. Kalau ada gua dia mungkin masuk ke gua. Kalau ada sungai mungkin dia masuk dalam sungai.
Kan? Jadi nak tunjukkan kalau kita tu, kalau seseorang itu dibiarkan dekat satu kawasan yang lapang, dia tidak ada arah. Dia tak boleh nak lari dah. Jadi perkataan-perkataan di dalam hadis ini memberi satu konotasi ataupun satu impact kepada pemahaman, nak menunjukkan bahawa dahlah dicampakkan dengan cara yang hina dekat tempat yang terbuka pula, dekat tempat yang memang susahnya nak lari. Kan? Maka dekat situ ada perbahasan-perbahasan yang kita kena faham, kita kena rasai supaya ianya menjadi iktibar kepada kita. Saya minta sekejap seminit. Okey, minta maaf. Okey, jadi hatta yuqda bainan nas fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Sehinggalah dia itu dihakimi, dihisap dan dihitung. Orang kata apa, dibicarakan bainan nas. Yang pertamanya bainan nas ni dia ada dua konteks. Yang pertama, kita dihitung depan orang. Kalau kita dihakimi bukan di hadapan orang, mungkin malunya kurang. Malu juga, tapi kurang. Tapi dihitungkan di antara di kalangan manusia. Malu satu. Yang kedua, kalaulah dengan bakhilnya dia ataupun kedekutnya dia, berkiranya dia itu sehingga memakan hak orang lain atau menafikan hak orang lain, maka hak-hak orang lain itu dikembalikan balik. Sama ada dengan pahala dia ke Allah Alam. Kita tengok cerita-cerita dekat hari kiamat, hari mahsyar itu banyak konteksnya. Maka itu di antaranya hatta yuqda bainan nas, sehingga dihitung, dihisapkan, dihakimi di kalangan manusia pada hari yang mana apa? Nabi kata yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Hari yang umur hari itu, kalau sehari itu menyamai apa? Dalam ayat Quran yang lain, alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun. Dekat dalam hadis ni Nabi sebut berapa ribu tahun? 50,000 tahun. 50,000 tahun. Dalam Quran dia sebut 1000 tahun. Maka ada orang tanya, adakah ada percanggahan dan perbezaan? Nak ceritanya sebenarnya nak tunjuk gambaran bahawa lamanya, berbezanya kiraan hitungan hari kita kat dunia 24 jam dengan satu hari dekat akhirat. Nak cerita teruknya, kalau kita kena seksa satu hari pun ada kata kita sanggup. Kita kena tunggu bas tengah panas pun kita dah berpeluh-peluh. Tak larat. Tak sampai satu hari. Apatah lagi kalau dekat akhirat, dekat mahsyar nanti penghitungan itu berlaku pada miqdar ataupun kadar seharinya adalah 1000 hari atau 1000 tahun ataupun satu harinya bersamaan dengan 50,000 tahun. Semoga Allah melepaskan kita daripada sesaan ataupun fitnah hari mahsyar. Summa yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kemudian dia melihatlah sama ada jalan dia tu, penyudah dia tu ke syurga atau ke neraka. Hadis ini keratan pertama daripada potongan hadis yang panjang daripada Sahih Muslim. Lepas tu Imam Az-Zahabi meneruskan lagi dengan potongan hadis yang terdapat dalam kitab Sunan lain yang sahih juga, menyebut tentang bagaimana lagi berlaku siksaan pada hari kiamat kepada orang-orang yang tidak membayar zakat pada mahsyar. Wa ma min sahibi kanzin, tidaklah orang yang mempunyai harta kunuz, harta benda, harta karun. Kita panggil harta karun, mereka qarun sebenarnya. Tak tahu kenapa harta karun, harta lah. Qarun bukan qarun yang memiliki harta tu. Kita kadang bila kita kata ayat kita harta karun, sebenarnya kita kena faham bahawa harta itu pun Qarun yang punya. Qarun yang mengambil dan merampas dan bertindak secara tidak hak kepada harta-harta yang Allah bagi kepada dia. Kalau kita kata harta karun, harta tak payah harta karun pun tak apa. Tapi kita dah biasa dah sebuah harta karun. Macam mengiktiraf harta itu Qarun yang punya. Memanglah secara hukumnya memang diberikan kepada Qarun sebagai ujian kepada dia. Siapa-siapa orang yang memiliki harta tidak menunaikan zakatnya illa muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamah.
kecuali harta-harta itu akan dibentuk-bentuk, dijadikan, dirupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Dia kata apa? Syuja'an aqra. Sebagai seekor ular yang botak. Ular yang botak. Syuja'an aqra. Ada satu hadis cerita tentang nama ular dalam kubur, Syuja'ul Aqra. Wallahu alam, itu pun cerita-cerita yang kesahihannya perlu diteliti semula. Tapi hadis ini sahih yang menceritakan bahawa Syuja'an Aqra ini bukan nama kepada ular. Dia adalah satu sifat kepada ular. Aqra, Syuja'an ini adalah dikatakan ular yang Aqra ini botak. Ulama kata kenapa botak? Sebab lama sangat umur dia. Bila kata-kata umur lama sangat, maknanya dia tu besar. Ular yang besar dan botak. Bila ular dan besar dan botak, rupanya ular pun kita dah geli dah. Botak pula lagilah kita geli. Memang ular tak ada rambut, tapi nak ceritanya ular yang botak ini satu gambaran monster, satu gambaran ular yang menakutkan kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Hasil daripada apa? Hasil daripada harta-harta yang disimpan itu. Kalau banyak lagi, banyak besarlah ular tu kalau ikut pemahamannya. Okey, bahawa dijadikan ular pada hari akhirat nanti. Yatba'uhu. Ini bila kita baca hadis, kita kena bayangkan bagaimana bila kita tengok ular pun kat jalan dalam hutan pun kita menjerit, ini ular yang Allah jadikan daripada harta-harta yang orang simpan tidak bagi zakat kepada orang yang sepatutnya. Yatba'uhu fatihan fahu. Ular ini mengikut-ngikut dekat saya. Hadis ni sampai kat situ je, Syuja'an Aqra. Syuja'an Aqra, tapi saya meraihkan apa yang ada dekat kitab yang mungkin tuan-tuan dan perempuan ada. Tuan-tuan dan perempuan ada. Saya baca je terus sampailah Qadmul Fahl. Ular ini mengikut-ngikut orang yang tak bayar zakat tadi ni, tuan dia yang tak bayar zakat ni dalam keadaan mulut yang terenganga. Mulut yang terenganga. Fa idza atahu farra minhu, bil ular tu datang larilah tuan dia tu. Fayunadihi, ular tu panggil. Ular kat dunia ni tak bercakap. Kalau ular kat dunia ni bercakap, kita lari lama dah. Tapi dekat akhirat Allah bagi ular tu bercakap. Allah bagi ular itu bercakap. Dia kata khudh kanzaka alladhi khabba'tahu. Mari ambil harta yang kamu duk simpan dekat dunia hari tu. Fa ana anhu ghani, aku tak perlukan. Aku tak perlukan pun harta ni. Seorang ular tu mengatakan bahawa ini harta-harta, mu ambil balik. Ambil balik dan aku tak perlukan harta. Benda ni aku dah tak perlukan dah. Fa idza ra'a annahu la budda minhu. Tadi duk lari. Ular duk kejar. Kejar dalam keadaan mulut tu buka. Macam nak makan. Okey, memang nak makan. Bercakap pula ular tu. Gambaran yang Allah bagi, gambaran yang Nabi sebut dalam hadis ni supaya kita rasa takut betul-betul. Bila kita dalam keadaan takut, na'udzubillah, bukan terjemahannya kita dalam keadaan takut, tapi nak bagi gambaran kepada kita supaya kita rasa, supaya kita terhindar daripada keadaan ini. Dalam keadaan takut, kalau kita boleh lari, kita lari. Tapi gambaran dekat hari kiamat, hari mahsyar nanti, Allah bagi tahu orang tu tak boleh lari. Kita nak lari mana? Orang tu nak lari mana? Sekarang ni boleh ambil bas, boleh naik bas, boleh order Grab, boleh lari, naik komuter, naik ETS, naik URL, naik kapal terbang, naik kapal, start kereta, pergi, bawa kereta laju-laju, semua boleh buat. Itu pun dengan kekuasaan dan izin Allah SWT. Hari akhirat nanti apa yang ada? Siapa yang bawa kunci Mercedes bawa pergi masuk kubur? Siapa yang ada kereta laju dekat dunia ni, dia bawa sekali shipping masuk ke dalam kubur? Tak ada. Semua benda kita tinggal. Semoga Allah bagi kita kekayaan dan kemudahan dekat hari akhirat nanti. Tak boleh nak lari. Bila mana orang tu tak boleh lari, apa yang dia buat? Salaka yadahu fi. Tak boleh nak buat apa, suruh je tangan masuk. Ini benda yang kita kata, kalau dah takut, kenapa nak suruh tangan masuk dalam mulut? Dalam mulut ular. Ini hari mahsyar, bukan satu cerita yang kita boleh pilih. Bila kita boleh pilih? Ini akidah. Ini akidah dan perbahasan iktibar, peringatan kepada kita. Bila kita boleh pilih? Kita boleh pilih mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita boleh pilih. Ni dekat dunia ni kita boleh pilih. Masa ni kita boleh pilih, kita pilih betul-betul.
Allah bagi kita pilihan, kita pilih sungguh-sungguh. Memang ada qada dan qadar. Tetapi Allah suruh tak kita pilih benda tak betul. Kita boleh pilih. Yang pertama Allah bagi kita pilih. Yang kedua, Allah ajar pula kita bagaimana kita pilih. Tak tahu nak pilih, Allah bagi suruh istikharah. Serah kepada Allah SWT. Semua Allah ajar dah. Cuma kita mungkin tak buat. Semoga Allah tak bagi kita jadi orang yang lalai dan leka. Okey? Tapi dekat hari akhirat, dekat hari mahsyar, jangan harap kita boleh ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Kalau kita ada pilihan, kalau orang tu ada pilihan, dia mesti minta duduk dekat gunung-gunung, mesti dekat gua-gua, dia boleh lari dalam gua dan selamatkan diri. Tapi Allah letak dia dekat satu kawasan yang lapang, tak boleh nak lari. Ular besar bercakap dan sebagainya, kaki tangan pun bercakap juga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Baca Yasin tiap-tiap minggu kita kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan dan kaki semua akan bercakap. Tak boleh nak lari. Itu bukan pilihan kita. Kan? Sekarang ni kita tak boleh pilih. Kita boleh pilih untuk bercakap tapi tak boleh diberi. Tangan kita tak boleh cakap. Yang boleh bercakap mulut saja. Tapi dekat akhirat nanti semuanya adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang tanya kenapa dia suruh dah takut, kenapa letak tangan masuk dalam mulut ular? Tak, itu bukan pilihan kita. Itu bukan pilihan dia. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar daripada keadaan itu. Itu bukan pilihan orang itu. Orang itu dipilih oleh Allah Ta'ala, dipaksa oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dihukum oleh Allah Ta'ala, memasukkan tangan dia dalam keadaan dia takut dalam mulut ular. Bayangkan. Orang yang tak ada pilihan terpaksa buat benda yang dia takut. Itu satu lagi gambaran yang kita kena faham betul-betul bahawa dekat padang mahsyar kita tak ada pilihan. Ikut saja apa yang Allah dah tentukan dekat hari akhirat. Kita masa itulah kita cari syafaat. Allah bagilah mengikut syafaat-syafaat yang Allah dah bagi kepada setengah orang. Semoga kita termasuk juga dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat Nabi SAW, dapat syafaat-syafaat yang Allah janjikan dia nak bagi kepada orang-orang dekat padang mahsyar nanti. Lepas tu bila masuk tangan dalam mulut ular itu, fayaqdamuha qadmal fahl. Maka ular itu pun menggigit dengan gigitan seekor unta. Nak bagi tahu kata ular tu kalau digigit dah kuat dah. Tapi nak bagi tahu juga sebenarnya unta ni di antara makhluk Tuhan yang bila dia gigit, bila dia ngap dia tu kuat. Itu sebab dia ambil perumpamaan itu letak dalam hadis ini. Jadi ini satu gambaran yang semoga dengannya kita dapat iktibar. Walaupun harta kita sikit, bagilah anak-anak yatim, orang-orang susah, sedekah subuh, simpan nombor-nombor akaun Mak Tafiz dan sebagainya. Tak boleh bagi banyak RM5, RM1, bagilah itu yang kita ada. Sekarang ni dekat masjid-masjid QR dah merata-ratakan tag sekali masuklah RM2, RM3. Nak masuk RM2.99 macam harga dekat kedai RM2 pun okey, tak ada masalah. Dah kita ikhlas RM2.99, tak apalah. Bagi RM2.99, RM2.17, bagi je. Tak ada masalah. Tak ada orang pertikaikan janji bagi. Tak semestinya kita kena bagi banyak. Tapi kalau siapa yang mampu bagi banyak, itu maka lebih baik untuk dia simpanan hari akhirat dia insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aman, tengok tak ada soalan, alhamdulillah. Semoga masing-masing mendapat kefahaman dan terus kita dapat buat amalan insya-Allah. Kalau ada soalan boleh je, tak apa, saya boleh ada masa sikit lagi. Kalau ada soalan. Jika ada sebarang persoalan, sebarang apa-apa saja boleh ke Ustaz? Tak semestinya zakat Ustaz kan? Boleh ke? Boleh je. Sebab sama kita ada dah habis tanya kan? tu boleh, jawab je, tak tahu boleh ke tak. Okey, tak apa, sedaya upaya yang tahulah Ustaz. Okey, bagi yang ada sebarang kemusykilan dipersilakan untuk bertanya. Senyap Ustaz. Orang nak sarapan dan ikut. Senyap ni Ustaz. Agaknya lah. Kalau tak ada apa-apa, tak apa, kita stop dulu insyaAllah. Tapi tak apalah, kalau tak nak tanya pun tak apa. Kita bolehlah tutup, akhirkan majlis ini saya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Muhammad Azhar atas kesediaan berkongsi ilmu ini mengenai dosa-dosa yang kelima, iaitu dosa tidak menunaikan zakat. Demikianlah perbincangan ini, perkongsian mengenai dosa ini. Ia juga adalah antara ancaman keras bagi orang-orang yang tidak menunaikan
zakat, kewajipan berzakat. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa besar ini selagi kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Dan Ustaz, kita tutuplah dulu, saya tangguhkan dulu untuk minggu depan lah pula Ustaz ya. InsyaAllah. Ni siapa InsyaAllah ada dengan soalan nak tanya ke ni? Sekejap. Intan Forever ke? Intan Forever, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz baca yang unta menggigit tu kat hadis mana Dekat dalam so saya kata dekat kitab ni ada. Kitab ni macam kambing jantan kan? Dia kalau dekat situ dia kata menggigit makanan. Dia kata kambing jantan menggigit makanan kan. Tapi kalau ikut fahl ada yang terjemah unta sebab saya dah check dah tadi. Dia yang pentingnya gigitan tu. Dia nak bagi gambaran tu sebenarnya bukan isu kambing ataupun unta tu, tetapi nak bagi tahu kata ular tadi tu gigit dengan gigitan yang kuat. Sebab saya check dekat sini memang saya check dekat sini kejap. Tengok saya letak kat sini. Dia kata okey. Fayaqdamuha as-su'ban wal qadmu al-akl wal mad bishiddah. Maksudnya qadm itu adalah satu gigitan yang kuat. Qadmul fahl dia kata kat sini wa huwa dhakaru minal ibil. Ia adalah jantan, unta jantan. Dia bagi tahu kat sini wa huwa dhakaru minal ibil. Saya tak pasti dekat mana dia ambil terjemahan kata ibarat hujung gigi ibarat kambing jantan yang sedang menggigit ni. Wallahu alam. Tapi dekat sini saya tengok wa huwa dhakar minal ibil. Wa huwa dhakar minal ibil. Perkataan qadmal fahl tu maksudnya gigitan unta jantan. Tak ujung tu. Boleh dapat Macam kambing jantan gigit makanan tu macam dengan bezakan dengan unta jantan tu macam sama ke dia punya gigitan tu sebab nak bagi tahu tadi maksudnya dia bukan isu kambing atau unta, nak ceritanya dekat situ adalah gigitan ular tadi tu. Kan dia cerita tentang ular yang menggigit. Tapi nak gambarkan ular yang menggigit tu sebab ular ni dia menggigit ular dia bukan menggigit sangat. Kalau kita kata ular apa yang boleh makan benda yang banyak? Ular tedung tak makan benda yang besar. Kalau kita gambarkan dengan anaconda ataupun ular sawa, dia tak mamah, dia telan. Tapi nak ceritanya ular syuja'ul aqra' ni dia bukan telan saja tetapi dia gigit. Jadi gigitan itu digambarkan dengan qadmal fahl, dengan gigitan seekor unta jantan. Maknanya kuatlah sebab kekuatan gigitan unta jantan ni dia lain sikit. Tapi kalau ada yang terjemah kepada kambing jantan tu Allahu alam lah, sebab saya tengok dekat dalam terjemahan ataupun syarah hadis ini dalam Ad-Durar As-Saniyah dia kata al-dhakar minal ibil. So itu je. Okey? Ustaz faham, terima kasih. Terima kasih banyak. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para jemaah sekalian diberi kefahaman yang jelas melalui perkongsian ilmu ini. Sama-sama, saya keluar dulu. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Minta maaf jika ada sebarang kekhilafan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Terima kasih kepada semua jemaah sudi duduk sampai ke akhir majlis ini. Jumpa lagi ya. InsyaAllah pada malam ini pukul 8 malam ada lagi seperti biasa baca ayat suci Al-Quran. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih Wahyu. Assalamualaikum.